la syarika lak illa syarikun lak. Dia tambah. Tidak ada Tuhan, wahai Allah kami datang, ya Allah kami datang, Tuhan yang tidak ada sekutu, Engkaulah Tuhan yang satu-satunya, melainkan bagi Engkau itu ada sekutu-sekutu. Mana dia menyembah syuraka ulillah, mereka menyembah sekutu-sekutu bagi Allah, dan dia menganggap itu pun cara beribadat kepada Tuhan Nabi Ibrahim. Benda ni berlaku bila mana masyarakat dia dah jauh daripada ilmu agama. Datang satu orang lelaki, dia memang orang Mekah, Amru bin Luhai, dan dia seorang yang jahil tetapi dihormati oleh masyarakat. Dia datang bawa berhala, orang pun ikut. Dia sembah, orang pun sembah. Dan orang tanya dia, ni untuk apa Tuhan ni? Yang ni kalau kita berperang, Tuhan ni akan bagi kemenangan. Bagus wahai Amru, engkau satu orang lelaki yang hebat. Macam mana pula Tuhan kalau kita nak minta makan? Ayat tu nanti dulu, tunggu, aku belum bawa lagi. Dia pun bawa Tuhan nama ni pula. Okey, ni Tuhan yang ni pula. Macam mana kalau Tuhan kita nak pergi meniaga, nak bagi untung, nak bagi ni, nanti dia pun bawa Tuhan yang pula letak sini. Yang ni kalau kau orang nak pergi meniaga, nak untung, dok sembah dia. Nak pergi berjalan jauh ni wahai Amru, dalam perjalanan ini ada qata' tariq, ada perompak-perompak jalanan. Macam mana nak jaga ni? Nanti dulu. Dia pun bawa Tuhan dia pula. Lama-lama jadi banyak Tuhan. Dan semua itu orang-orang musyrikin turun-temurun menganggap mereka ini adalah syuraka ulillah. Semua ini adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Mana sembah Tuhan-Tuhan ni serupa dengan sembah Tuhan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situlah berlakunya agama syirik, ya, bagi masyarakat jahiliyah Arab. Jadi orang yang telah beriman, bila ada syirik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka menyebabkan iman dia batal. Kita bila baca surah Al-Ikhlas, tuan-tuan, perempuan sekalian, kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu, Esther. Allahus samad. Apa makna as-samad? Allah sahaja tempat bergantung, tempat memohon, yang dialah Tuhan yang memberi sesuatu dan menahan sesuatu. Dialah yang memberi manfaat, dialah memberi mudarat. Segala-galanya Allah, tempat Tuhan di mana kita bergantung penuh pada dia. Dalam hal ini lepas tu para ulama tafsir kata, kalau kita faham Allahus samad, kita akan menafikan syirik dalam apa jua bentuk. Tak ada syirik apa bentuk pun. Kalau orang baca surah ini dalam solat, tetapi dia masih lagi bila ada masalah jumpa bomo, ya, bila berlaku apa-apa dia menganggap ini sui, kan orang Cina kata sui, orang Melayu kata sui, berbeza lahjah, berbeza slang dia. Sui pasal apa? Engkau lah, kau pergi langkah busuk tu buat apa? Syirik tu. Kita percaya benda-benda. Saya ingat masa saya kecil-kecil tu pun tak tahu kan, orang tua-tua nampak duit shilling kat tanah, kita nak ambil, jangan. Nenek saya kata jangan, tak boleh, nanti datang malapetaka. Tu nenek saya buat macam mana? Dia langkah duit tu, dia baca apa saya pun tak ingat, dia peludah, dia langkah belah sini pula, okey ambil. Siapa ambil? Kenapa nenek buat macam tu? Kalau tak nanti kau kenalah apa-apa nanti. Tu orang tua tu, moga-moga Allah ampunkanlah, sebab dia orang tua, dia jahil, dia tak belajar. Tapi kalau orang yang berilmu, yang reti buat syirik, kita menganggap berlakunya kesialan, malapetaka, keburukan, bencana begini dengan sebab ini. Satu orang kawan saya ustaz, dia hantar anak dia dekat kampung, baby lagi. Dia pergi kampung, dia pun tengok bawah bantal. Ada apa tuan-tuan? Bawah bantal anak dia ni kacip
pinang. Orang makan sirih, kacip pinang untuk bawah bantal. Dia pun tanya, siapa letak ni? Mak mentua dia letak. Mak yang letak ni Kamal. Ni untuk apa ni mak? Mak makan sirih ke? Tak, ni letak bawah bantal. Nanti tak adalah hantu kacau anak kau. Bagus. Apa kaitan kacip pinang dengan hantu? Aku pun tak tahu. Pelik betul tuan-tuan. Kacip pinang boleh melawan hantu. Okey lah, tak payah panggil Ghostbuster. Betul? Untuk apa lagi kita nak panggil Ustaz Darul Syifa ke? Kalau tak payah. Beli kacip pinang banyak-banyak, letak bawah bantal, bawah kapet, bawah semua letak. Tak ada hantu kacau, tak ada jin kacau. La ilaha illallah. Ini benar-benar syirik yang tak boleh berlaku dalam masyarakat, ya? Kecuali berlaku bila orang jahil. Dan benda ini boleh menyebabkan batal iman, kerana kita meletakkan pergantungan pada benda-benda tangkal, kepada itu, kan? Macam-macam lagi. Baik, kita pergi pada ayat tadi, surah An-Nisa ayat 48, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu jua pun, ya, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Maknanya lain daripada syirik Allah boleh ampun. Berzina Allah boleh ampun. Apa nama ni? Berjudi pun boleh, mencuri pun boleh. Syarat dia pulangkan balik duit orang yang kamu curi, pulangkan balik harta yang kamu rampas. Kita salah dengan manusia, mengumpat, kita taubat dengan Allah, kita jumpa dia minta maaf, aku mengumpat kau, selesai, boleh selesai. Tapi kalau syirik menyebabkan batal iman, dia kena mengucap semula, ya, dia kena mengucap semula. Mengucap macam mana ni ustaz? Tak kena ada panggil dua saksi ke? Macam orang baru masuk Islam? Tak payah. Dia sebut je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuan dua orang saksi ni pasal apa sebenarnya? Tuan-tuan tahu kan? Dua orang saksi ni sebab bila katakan ada Chinese ataupun siapa bangsa apalah yang bukan Islam, ya, yang nak masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah depan dua orang laki-laki yang adil, supaya dua orang laki-laki itu boleh memberi penyaksian bahawa dia telah masuk Islam dan berjalan pada dia hukum-hukum, dan juga dia ada hak-hak sebagai seorang Muslim. Bila dia bagi salam, jawab. Bila dia sakit, ziarah. Bila dia mati, uruskan jenazah dia. Hartanya tidak boleh diceroboh. Begitu juga nyawanya perlu dipertahankan. Sebab tu kena ada dua saksi. Kita ni, katakan kita melakukan syirik, jumpa bomo, minta nombor ekor apa, tapi orang masyarakat ni tahu kita Islam, tahu kita Muslim, dalam IC pun tulis Islam. So kalau kita ada buat benda-benda syirik macam ni, memang terbatal iman, terbatal akidah. Kalau mati kafir. Tapi kita mengucap balik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kesannya kepada hidup-hidup kita seharian? Orang tetap tahu kita Muslim. Kalau kita mati, orang uruskan juga. Begitu. Tujuan kena orang macam baru masuk Islam ni lain. Kita ni memang lahir dalam keluarga Islam, dalam masyarakat Islam, orang pun tahu kita ni Islam. Kalau kita mati, orang akan uruskan jenazah kita. Maka kita bertaubat. Syirik ini kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dosa syirik ini melibatkan kita dengan hak mentauhidkan Allah. Antara hak-hak manusia kepada Allah, an la yusyriku bih, an la yusyriku bih. Hak Allah yang mesti seorang hamba itu tunaikan, supaya dia menyembah ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Dalam hadis Bukhari menyebut perkara ni. Okey, dan hak hamba ke atas Allah, iaitu Allah Taala tidak akan menzaliminya. Innallaha la yazlimun nafs. Allah tidak akan menzalimi satu jiwa pun pada hari akhirat. Hamba-hambanya tidak akan dizalimi pada hari akhirat. Kalau seseorang itu diazab dalam api neraka, ketahuilah itu sebab perbuatan dia sendiri, bukan sebab Allah zalim. Maka kalau orang yang ada buat perkara-perkara yang syirik kepada Allah, ya, Allah tidak boleh mengampunkan dengan sekadar istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku ni dah banyak dah minta duit, minta nombor ekor,
minta nombor ekor dekat kubur ni, ngangkung kan. Aku dah banyak dah buat ni. Astagfirullah, astagfirullah. Macam tu je, mana boleh. Kamu terbatal iman kerana kamu telah percaya perkara lain. Kamu percaya ada kuasa lain yang boleh memberikan manfaat dan mudarat. Baik.